Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 3 Januari 2024. Kursus pemantapan saudara baru menyantuni 150 orang mualaf di Tawau dengan memberi pendedahan dan ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, usaha Persatuan Mualaf Tawau dalam menganjurkan program itu secara tidak langsung dapat memupuk semangat muhibah dalam kalangan saudara baharu. Ia juga secara tidak langsung mempertingkatkan kefahaman dan komitmen agar menjadi seorang Muslim yang mampu melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Ini adalah merupakan satu program yang saya lihat dapat memberi manfaat kepada saudara-saudara baru supaya mereka faham apakah peranan dan fungsi mereka sebagai seorang Islam yang kita kenali sebagai saudara baru, supaya mereka juga dapat memainkan peranan sebagai orang Islam dan rakyat Malaysia di dalam memastikan negara dan negeri kita dapat bergerak ke hadapan. Datuk Nizam yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas ditemui selepas merasmikan program pemantapan saudara baru di Tawau. Menurut beliau, pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Penganjuran program turut mendapat kerjasama dari Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Hadir sama timbalan yang dipertua MUIS, Ustaz Datuk Malai Ali Malai Ahmad. Seorang pesara tentera maut selepas kenderaan pelbagai guna MPV yang dipandunya hilang kawalan lalu terbabas di Jalan Papar, Kota Kinabalu, Penampang pada Isnin lepas. Mangsa lelaki 56 tahun itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan dari Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Dalam kenyataan Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sami Newton, hasil siasatan awal di lokasi kejadian mendapati kemalangan dipercaya berpunca daripada kenderaan yang dipandu mangsa hilang kawalan lalu terbabas ke kiri bahu jalan menghala ke Kota Kinabalu. Manakala seorang penumpang di tempat duduk hadapan dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pihak polis meminta saksi kejadian tampil memberikan maklumat bagi membantu siasatan. Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS Kota Kinabalu merekodkan jumlah penggunaan darah sebanyak 14,400 pain sepanjang tahun lalu. Penggunaan darah tertinggi membabitkan rawatan untuk ibu bersalin iaitu 40%, diikuti pesakit thalassemia 30% dan 20% lagi untuk pesakit kanser. Manakala selebihnya untuk kegunaan pelbagai pesakit yang mengalami kemalangan atau kecederaan tidak serius. Ketika dihubungi RTM, Ketua Unit Perubatan Transfusi HWKKS, Dr. Jamaluddin Mail berkata, HWKKS akan meningkatkan kerjasama dengan pelbagai pertubuhan, badan bukan kerajaan, NGO, jabatan kerajaan dan swasta untuk menjayakan kempen derma darah sepanjang tahun ini, sekaligus meningkatkan jumlah kutipan darah untuk keperluan pesakit. Tahun lalu hanya 7,800 pain berjaya dikumpul dalam program berkenaan dan tidak mampu menampung keperluan pesakit. Sementara itu, kempen derma darah yang dianjurkan HWKKS bermula 29 Disember 2023 hingga 1 Januari 2024 di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu berjaya mengutip 35 pain darah. Agak sedikit terujalah juga. Sebab ini merupakan pembukaan untuk tahun 2024, jadi agak menarik juga untuk menderma. Harapan saya agar derma darah ini akan dikuatkuasakan dan kalau boleh secara berkala, kalau boleh dilaksanakanlah derma darah ini sebab banyak faedah dia untuk masyarakat lah. Bagi saya ni bagus jugalah sebabkan dia boleh boleh tolong orang lain yang kekurangan darah. Saya harap yang kempen begini boleh diteruskan lagi lah dan diperluaskan lah. Kempen penderma darah ini banyak menolong orang-orang yang
sakit yang memerlukan darah. Kempen ini bagus diperluaskan lah untuk supaya ramai orang lebih tahu tentang menderma darah dan relakan hati untuk menderma darah lah. Pesta Sukan Etnik Orang Asal Sabah berpotensi menjadi salah satu produk pelancongan menarik di negeri ini. Pesta jelung kali diadakan itu mengetengahkan pelbagai acara sukan tradisi etnik Sabah yang memiliki keunikan tersendiri. Wartawan Maida Yungkit ada butirannya. Kampung Budaya Mari-Mari Inanam yang dipilih sebagai lokasi pertama berjaya menarik 350 penyertaan. Para peserta terdiri masyarakat setempat, pelajar kolej dan universiti, juga pengunjung yang menyertai program ini secara walk-in. Bermain batu, ikat-ikat, mapi jala dan penyaram, nyala dan inaug dazang merupakan antara sukan tradisi yang diketengahkan. Tujuan ini adalah untuk memperlihatkan permainan tradisi orang-orang asal etnik Sabah sebab tidak pernah dianjurkan. Ini permainan kebanyakannya banyak yang sudah ditinggalkan, jadi kita cuba mengulang kembali nostalgia. Pesta Sukan Etnik Orang Asal Sabah ini anjuran sebuah syarikat pelancongan dengan kerja Semangat kesukanan itu yang kita boleh berikan kerjasama dalam setiap pertemuan. Dia sangat baguslah untuk terutama sekali orang yang selalu tinggal di bandar, yang jauh daripada kampung kan. Jadi dengan program seperti ini kita boleh tahulah sukan rakyat tu macam mana. Contohnya cara buat penjaram, main batu. I feel very honored that me and my friends get to join this Sukan Etnik so that we get to know more about our culture and how our ancestors live and their activities. Sangat bermanfaat kepada penduduk di Sabah maupun orang yang di luar sana untuk mengenali tentang budaya yang ada di Sabah. Ya, untuk mereka rasa dan lalui bagaimana masyarakat dan penduduk di Sabah hidup survive pada sekitar 500,000 tahun yang lalu. Jadi kali kami datang sini baru kami tahu, oh rupanya tarian ini dari bangsa ini, melompat rumah panjang tu dari bangsa begini. Jadi buat kami tambah mengenali lagi culture di Sabah ni. Biarpun kami orang Sabah, kami pun macam ada lagi kurang-kurang sedikit tahu. Aktiviti yang dianjurkan hari ini mengajar saya banyak benda pasal culture orang di Sabah. Macam saya sendiri, saya dari negara jiran, saya belajar di Sabah, saya dapat mendalami pasal culture orang Sabah. Semoga penganjuran acara sukan tradisi seperti ini berupaya mempertahankan kepelbagaian budaya etnik Sabah sekaligus memupuk perpaduan melalui sukan dalam kalangan peserta. Maida Yungkit, RTM. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.